أصاب الله العظيم، أصاب الله العظيم، أصاب الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكرام، ثم إلى أرواح المسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقاب وتنفج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل منك سلطانا نصيرا. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل منك سلطانا نصيرا. وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia dan limpahnya kita semua dapat menghadirkan diri kita ke rumah Allah dengan kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita semua bersama-sama di dalam salah satu taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Dengan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga pada hari-hari yang berikutnya ataupun yang hari-hari yang sebelumnya ini, kita semua akan mendapat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk syurga, tapi taman syurga tak nak masuk. Kita nak masuk syurga, nak masuk syurga Firdaus, nak masuk syurga Naim, nak masuk syurga Ma'wa, nak masuk syurga Darussalam. Nak pilih, pokoknya kita nak masuk syurga, tapi taman-taman syurga tak nak masuk pun. Taman-taman syurga yang ada di masjid-masjid ni tak nak masuk pun. Macam mana nak masuk ke syurga? Taman syurga pun tak nak masuk. Syurga ni lagilah kan? Berarti apa? Dua. Saya nampak dua. Yang keduanya apa? Yang pertama nak masuk syurga tapi tak nak masuk taman syurga. Yang kedua, nak pergi haji. Bila ada kawan nak pergi haji, minta doa. Nanti depan Kaabah tolong doa, mudah-mudahan aku ni boleh jadi tetamu Allah. Mungkin tahun depan ke tahun yang akan datang. Soalnya macam itulah kita. Tapi seruan azan, seruan panggilan ilahi setiap hari 5 kali, tak pernah pun ikut. Macam mana nak pergi ke haji? Macam mana nak orang kata nak panggilan Allah itu?
Itu yang saya terfikir, lama sudah terfikir nak bercakap, tapi inilah bosan nak bercakap. Nak masuk syurga tapi taman syurga tak nak pergi. Nak pergi haji tapi seruan ilahi setiap hari 5 kali tak pergi pun ke masjid. Macam mana tuan-tuan? Ini yang persoalan kita. Berarti apa? Kita ni masih banyak dosa. Berarti hati kita masih banyak dosa. Sebab itu majlis ilmu ni sangat penting untuk kita melembutkan hati, untuk mengikiskan kita punya sifat bongkak, sifat sombong kita. Dan kita akui bahawa kita ni hamba Allah yang sentiasa mempunyai dosa, yang tidak punya apa-apa. Begitu juga, itu panggilan ilahi itu, seruan 5 kali itu, bila kita selalu datang ke rumah Allah, Allah akan jamin pada kita ini tuan-tuan, nyawa kita ni Allah akan jamin tuan-tuan. Nyawa kita dijamin. Kalau kita ini, maaf cakap, kalau kita ini dibunuh, kalau kita dibunuh, yang bunuh kita itu akan disemangkan oleh neraka. Sebab apa? Sebab kita ni adalah orang yang beriman, yang sentiasa mengibaratkan masjid. Itu hebatnya orang yang sentiasa mengibaratkan masjid, nyawanya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di akhirat kelak itu orang yang bunuh itu diseksa habis-habisan, malah mukanya disempang ke api neraka yang sangat menyala-nyala. Subhanallah. Wa'iyadzubillah. Salat dan salam junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kita di alam yang penuh dengan kemaksiatan, alam yang penuh dengan kejahilan, kepada alam yang penuh dengan kenikmatan, alam yang penuh dengan kerahmatan, alam yang penuh dengan pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua ini tetap dengan akidah Islam, tetap dengan agama Islam. Malah kita semua ini pastinya mengharapkan bahawa mati kita dalam beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, saya ingin maklumkan bahawa saya ingin baca satu buku lagi, buku yang ada di masjid ini. Kita akan pakai juga, tetapi buku ini bila saya semak, banyak kali saya semak, 2-3 hari saya semak sampai habis. Ada yang penceritaannya tak habis. Macam cerita perang Ahzab ini sampai setakat Sa'ad bin Mu'az mati, setakat itu saja. Sedangkan selepas perang Ahzab ni dia ada perang-perang kecil, perang-perang kecil sebelum masuk Hudaibiyah, sebelum masuk perjanjian Hudaibiyah. Dia ada cerita perang kecil apa yang berlaku. So saya ingat alangkah baiknya bila kita baca ini, sebab ibrah tentang perang dengan Bani Quraizah ini, dia ada 4 atau 5 dia punya ada 6 dia punya ibrahnya itu. InsyaAllah nanti setelah habisnya penceritaan perang-perang kecil dalam peperangan, setelahnya perang Ahzab itu, barulah kita tengok kitabnya, buku ini, beberapa ibrah yang kita ambil. Sebab alangkah baiknya kalau kita lebih tahu setelah habisnya perang Ahzab apa yang berlaku, perang Khandaq. Lepas perang Khandaq apa? Sebelum masuk perang Hudaybiyah itu apa? Maksudnya baru kita tahu apa ceritanya. Barulah kita ini lebih kuat dengan penceritaan daripada Rasulullah SAW. Baik, pada minggu lepas saya menceritakan pada muslim-muslimat mengenai Hamlatul Kharta, iaitu apabila Rasulullah SAW mengarahkan Muhammad bin Maslamah mengetuai Sariyah, iaitu tentera, iaitu gerombolan pasukan yang seramai 30 orang tentera kepada suku Hamlatul Kharta. Minggu lepas saya ceritakan bagaimana. Sebab tu saya akan sambung mengenai ibrahnya kan. Baik, setelah mereka sampai di Hamlatul Kharta, maka dia orang serang, yang mana mereka ini adalah juga merupakan salah satu suku yang mengkhianati, yang juga bersekongkol dengan kaum musyrikin untuk memusnahkan kaum Islam, orang Islam di Madinah.
Mereka menyerang keturunan Bakar bin Kilab, berjaya bunuh 10 orang dan bawa balik harta perang yang banyak. 50 ekor unta dia bawa balik, 3 ekor kambing bawa balik. Dan mereka ini orang Islam tidak mengganggu pun orang perempuan dan juga anak-anak, kerana itu adalah adab dan kerana itu adalah merupakan arahan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, yaitu Muhammad bin Maslamah. Baik, kita masuk cerita baru, yaitu kisah Sumamah bin Usal. Siapa ni Sumamah bin Usal? Baik, dalam perjalanan pulang, iaitu tentera yang tadi yang serang Hamdatul Khartab ini, mereka balik. Mereka balik ke Madinah. Bila mereka balik ini, mereka bertemu dengan seorang lelaki yang sedang tidur, iaitu siapakah seorang lelaki ini? Iaitu Sumamah bin Usal. Siapa Sumamah bin Usal ni? Iaitu seorang pemimpin keturunan Bani Hanifah. Dia ni juga daripada raja. Dia sama macam orang bangsawan, orang pemimpin, orang yang sangat hebat, orang yang sangat benci pada Nabi Muhammad, yang ingin melakukan, nak jumpa dia nak bunuh. Dia pernah melakukan pembunuhan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia tangkap sahabat-sahabat Rasul, dia bunuh sebab dia benci dengan Muhammad, dia benci dengan Islam. Jadi untuk pengetahuan, dia ni pergi umrah. Umrah bukannya umrah seperti umrah seperti umrah Islam, umrah dengan zaman mereka. Jadi umrah kefahaman jahiliyah. Ni raja Umar nama Sumamah bin Usal. Sumamah ni juga untuk pengetahuan, dia ni pemimpin, dia ni kepala Raja Yamamah. Di tempatnya tu nama Yamamah, raja. Malah dia ni orang terhormat. Malah dia ni di tempat dia itu ada sumber ekonomi, sehingga kan orang Quraisy mesti ambil barang-barang di sana. Macam kita di Malaysia ini, kalau kata kita punya ekspor, orang kata apa ni barang utama kita ambil barang makan daripada Thailand contoh, ataupun di Indonesia, macam tu. Kita mau kata apa ni perdagangan yang kita paling utama mana, negara mana? Kalau kata Malaysia ni, negara kita ni kalau pertanian kita banyak mengambil barang-barang pertanian daripada mana? Kata daripada Thailand. Itu kita punya sumber utama, ataupun daripada Indonesia, ataupun daripada India, ataupun daripada Vietnam, ataupun daripada Filipina. Contoh macam tu. Contoh macam tu. Maksudnya ada pusat dagangan. So kita mesti berurusan di situ. Baik, kita tengok sini. Mereka, iaitu Muhammad bin Maslamah, yang mengetuai Sariyah, mengetuai tentera ini, ketika mereka pulang, mereka menawar lelaki itu dalam keadaan mereka tak kenal pun siapa lelaki itu. Dia orang nampak ada lelaki itu sedang tidur di situ, dia tangkap, dia tawan. Dia orang tawan, sedangkan dia orang tak tahu itu adalah merupakan Raja Yamamah. Dia orang tak tahu dia itu pemimpin, dia tangkap dia terus. Macam orang tak kenal, dia tangkap. Baik, maka dia bawa kerana apa tuan-tuan? Nak cerita di sini kan, Sumamah cakap tadi, dia ni tujuannya pergi umrah dan tujuannya nak bunuh Nabi Muhammad. Bila dia tangkap Muhammad bin Maslamah dah tangkap Sumamah ini, dan mereka sampai ke Madinah dan bawa harta perang dan maklumkan berita kemenangan Islam, maka Muhammad dengar pun seronok. Dia sangat gembira sebab dapat cerita bahawa kemenangan yang berpihak kepada tentera Islam. Kemudian mereka memberitahu kepada Nabi Muhammad berhubung seorang tawanan ini yang mereka tangkap. Dia orang tak tahu siapa ni. Orang beritahu kepada Rasulullah. Apabila Nabi Muhammad melihatnya, Rasulullah kenal dia. Rasulullah kenal. Itu kata hebatnya Rasulullah SAW. Rasulullah kenal dia. Maka Rasulullah pun bertanya kepada tentera Islam, adakah kamu kenal siapa yang kamu tawan ini? Kamu kenal dah orang ni yang kamu tawan ini? Maka yang dia kata, kami tak kenal, kami tangkap je. Tengok ni nampak pelik sikit, tangkap lah.
Nampak mungkin jadi ancaman ke kamu tangkap, kamu tawan dia. Maka Rasulullah memberitahu ini adalah Sumamah bin Usal, salah seorang pemimpin keturunan Bani Hanifah. Orangnya hebatlah, pemimpin yang hebat. Sebab kata-kata dia itu, kalau kata rakyat ataupun orang Bani Hanifah, kalau kata dia cakap okey, semua okey. Kalau kata kamu jangan hantar, semua tak hantar. Semua patuh arahan kepada Sumamah bin Usal ni. Kan hebat, orang yang pemimpinnya hebat. Maka selepas itu Nabi Muhammad memerintahkan kepada semua kepada tentera Islam supaya semua ini diletakkan di hadapan pintu masjid. Ada yang mengatakan bahawa dia diikat di tiang masjid, masjid Nabi. Dan ada yang mengatakan dia dikurung. Wallahu alam. Kita tahu yang mana satu, tapi apapun diceritakan di situ, dia diletakkan di hadapan pintu Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang Islam di Madinah, kalau nak pergi ke masjid mesti layani dia dengan sebaik-baiknya. Betul-betul layan dengan betul-betul. Oleh sebab itu para sahabat memberikan layanan baik kepadanya. Bahkan Muhammad sendiri menziarahinya di tempat kurungan, dan Nabi Muhammad bermesra dengannya, bertanya khabar, tanya baik. Malah diceritakan dalam kisah lain mengatakan bahawa setiap kali apa pun makanan yang terhebat mesti kasih sama dia. Daging kambing apa makanan, dengan susu unta kasih makan dengan penuh hebat, layanannya hebat. Sebab apa? Sebab Sumamah bin Usal adalah seorang pemimpin. Itu dia kata akhlaknya tu. Akhlaknya Rasulullah SAW, dan juga akhlak tentera Islam dan akhlak masyarakat Islam ketika itu melayani tawanan, yang ditawan. Baik. Setiap kali Nabi Muhammad melalui tempat itu, tempat kurungan, yang mana di situ ada Sumamah, maka baginda menegur dan bertanya keadaannya. Dia tanya apa tuan? Apa yang ada pada kamu hari ini wahai Sumamah? Dia tanya dengan lemah lembut. Rasulullah tanya dengan lemah lembut, apa yang ada pada kamu hari ini wahai Sumamah? Maka dijawab Sumamah ini, aku dapat kebaikan wahai Muhammad. Aku dapat kebaikan. Maksud baik. Lepas tu dia tanya apa? Dia beritahu, kalau kamu bunuh aku, kamu bunuh orang yang akan dituntut bela. Dia beritahu, kalau kamu bunuh aku, orang yang akan dituntut bela. Kamu akan membunuh orang yang akan dituntut bela. Berarti apa? Semua keturunan Bani Hanifah akan menuntut bela ke atas aku. Keturunan Hanifah seramai 100,000 orang lelaki. Kalau kamu maafkan orang yang bersyukur dan berterima kasih. Kalau kamu mahu tebusan, kamu mahu harta, mintalah apa yang kamu mahu. Sumamah bin Usal dia kata apa? Sekali lagi tuan, kalau kamu bunuh aku, kamu bunuh orang yang akan dituntut bela. Maksudnya ada orang yang akan tuntut bela atas kematian Sumamah. Dia kata apa lagi? Semua keturunan Bani Hanifah akan menuntut bela atas aku. Dia kata lagi, keturunan Bani Hanifah seramai 100,000 orang lelaki. Kalau kamu maafkan maksudnya dia maafkan dengan apa? Dengan tiwani. Kamu maafkan orang yang bersyukur dan berterima kasih. Maksudnya Sumamah ni akan tanda bersyukur, terima kasih, ucapkan imbalan. Kalau kamu mahu tebusan, berarti 3 perkara tuan-tuan. Dia berisyarat tiga perkara. Kalau kamu mahu tebusan, kamu mahu harta, mintalah apa yang kamu mahu. Rasulullah SAW tidak menjawab 3 pilihan yang telah diberikan oleh Sumamah. Dia tak jawab langsung.
Tapi setiap hari Muhammad melalui tempat itu, maka Rasulullah pun tanya dengan permasalahan, tanya soalan yang sama. Apa khabar hari ini? Okey ke? Apa yang kamu dapat hari ini? Itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Dia tak provok. Tengok Rasulullah melayani tawanan dengan penuh bil hikmah, dengan penuh layanan kemesraan. Tuan-tuan sekalian, sengaja Nabi Muhammad minta dia dikurun dalam masjid itu supaya setiap hari baginda dapat lalu di tempat itu. Sengaja Rasulullah SAW meletakkan tawanan di situ, Sumamah di situ, sengaja supaya apa? Supaya dia boleh tengok satu persatu. Sumamah boleh tengok apa kehidupan orang Islam pada ketika itu. Rasulullah pun boleh tengok apa yang berlaku, apa yang dilakukan di situ. Hebatnya strategi psikologi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dapat melihat para sahabat yang keluar masuk masjid, ataupun Sumamah pun dapat melihat sahabat keluar masjid. Tengok, perhati, tengok. Tengok. Malah Sumamah pun dapat mendengar Al-Quran dari masjid dan dapat melihat suasana kehidupan para sahabat yang indah dengan kasih sayang, perpaduan dan akhlak yang mulia. Supaya apa? Dalam masa tersebut Sumamah dia akan tengok, perhati, oh beginikah Islam, oh beginikah layanan apa yang telah dilakukan oleh Islam kepada tawanan, oh beginikah hubungan mereka dengan penuh kasih sayang, oh beginikah dengarnya indahnya Al-Quran, oh beginikah akhlak mulia para sahabat. Beginilah antara Rasulullah bersama dengan sahabat. Tidak ada hubungan, orang kata apa, tiada pemisah, mesti ada hubungan yang sangat baik. Itu menjadikan satu perkara yang menjadi, orang kata apa, terpengaruh. Dia akan terikat, dia akan, orang kata apa, dia akan melihat, dia akan mudah dekat dengan Islam. Sepanjang 3 hari dia berada di situ, suasana yang dilihatnya memberi kesan kepadanya. 3 hari, tuan-tuan. 3 hari dikurung di situ, diberi layanan makanan yang dengan hebat-hebat, dengan susu unta yang hebat, dengan layan, dengan bercakap dengan penuh ramah mesra, tidak ada rasa herdik, tidak rasa ditorture, tidak ada rasa dilanyam-buruk, tak ada, langsung dengan baik. Dia tiap-tiap hari melihat orang pergi sembahyang, dia melihat mereka sahabat-sahabat Rasulullah dengan bermesra, dengan penuh gelak ketawa, tidak ada perasaan yang cemburu, tidak ada. Dia rasa pelik, tak macam di tempat dia di Yamamah, tak ada tempat macam itu. Tapi bila tengok di situ, dia sangat-sangat tertarik dalam masa 3 hari. Tuan-tuan, pada hari ketiga Nabi Muhammad bertanya lagi soalan yang sama padanya, tapi dia jawab perkara yang sama, jawapan yang sama pun dia. Pada masa itu, tuan-tuan, Nabi Muhammad memberitahunya bahawa Rasulullah ini memberi maaf kepadanya. Rasulullah bagi maaf. Dengan akhlak Muhammad itu, maka Sumamah masuk Islam. Diceritakan juga, ada riwayat mengatakan bahawa setelah Rasulullah SAW beri maaf, maka dia dibebaskan. Dia pergi keluar, dia naik unta, dia naik kenderaan dia, ada juga unta, ada mengatakan kuda. Dia sampai di satu mata air dekat Baqi', dekat dengan Masjid Nabawi, ada perkumpulan Baqi'. Dekat ada perkumpulan Baqi' di situ, maka dia minum air di sumur situ. Dia minum, dia rasa macam tak puas hati, dia patah balik, tuan-tuan. Dia malungkan kepada Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Tuan-tuan, itu ada mengatakan cerita begitulah. Maka Sumamah berkata kepada Nabi Muhammad, demi Allah, wahai Muhammad, semasa aku datang, ketika dia dah masuk dan beritahu, dia mengucap 2 kalimah syahadah, biar dia keluar, dia masuk balik, dia pergi keluar dan minum di sumur di situ. Dia tak puas hati, rasa tak tenang, masa dia patah balik, dia mengaku dia masuk Islam di atas kesannya di layanan yang dilakukan oleh Muhammad kepadanya. Maka dijawabnya dengan syahadah,
Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, demi Allah, wahai Muhammad, semasa aku datang tak ada muka di atas muka bumi ini yang paling aku benci daripada wajah kamu. Tengok perasaannya pada masa itu. Dan tidak ada agama yang paling aku benci melainkan agama kamu, dan tidak ada tempat yang paling aku benci melainkan tempat kamu. Dia benci dengan muka Muhammad, dia benci dengan agama Islam, dia benci dengan nama tempat Madinah. Tuan-tuan, demi Allah wahai Muhammad, sekarang kalau 3 hari ya layanan dia tengok, sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan wajah Muhammad, dan tidak ada agama yang aku cintai melainkan agama Islam, dan tidak ada tempat yang paling aku cintai melainkan Madinah. Tuan-tuan, layanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka izinkanlah aku menunaikan umrah wahai Muhammad, karena sebelum kedatangan aku di sini aku berniat melakukan umrah. Nah, sebelum ni tadi ini dia nak datang situ Nabi umrah, tapi dah ditangkap, ditawan. Dia kata lepas dah berumrah dia Nabi bunuh. Awal tu. Okey. Tuan-tuan, dia pun masa di sini juga dia pun bagi tahu. Dia beritahu lah, kata, wahai Rasulullah, apa makna niat aku ni umrah pada peringkat awal? Kisah lain ni biasa rujuk dengan kitab-kitab lain. Pernah Sumamah ini dia beritahu, wahai Rasulullah, bagaimana dengan niatku yang awal tadi? Sebab aku awal tadi nak pergi umrah, tapi lepas umrah aku nak bunuh kamu. Bagaimana niat aku itu? Apakah kau maafkan aku? Dia kata, Rasulullah SAW beritahu, tak ada apa-apa, selesailah. Tak ada apa-apa, sebab niat itu sebelum kamu sudah masuk Islam, tak ada apa-apa, dah selesailah. Lalu dia beritahu lagi, wahai Rasulullah, sebelum ini ramai sahabat-sahabat kamu aku bunuh, kerana aku bencikan Islam, aku bencikan kamu, aku bencikan Madinah. 2-3 orang sahabat kamu datang dan aku ambil bunuh. Bagaimanakah dengan aku pada ketika itu? Dengan sekarang aku masuk Islam, apakah aku akan dituntut? Apakah aku akan dihukum? Maka Rasulullah, selesai, aku maafkan apa yang kau lakukan. Subhanallah, mudahnya. Lepas tu apa, tuan-tuan? Apabila dia pun pergi ke Mekah, sebab dia pergi ke umrah. Umrah masa itu dia buat dengan Islam. Berawal umrah dalam keadaan dia kufur. Baik, apabila dia tiba di Mekah, dia disambut oleh pemimpin-pemimpin Mekah, sebab dia pemimpin di Yamamah. Jadi orang besar bila sampai di Mekah, jadi macam orang kenamaan. Jadi kalau urusan ekonomi, kalau kamu nak gandum, kamu nak apa-apa, kamu nak ini semua, mesti urusan dengan aku. Imat macam tu. Baik, bila sampai di Mekah, maka dia bertawaf di Kaabah. Semasa dia bertawaf, masa itu ramai orang baca talbiyah syirik. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu kan, tapi talbiyah dengan memuja patung-patung mereka, Lata, Uzza. Dia punya labbaik itu bukan labbaik Allah, tapi labbaik Uzza. Itu dia punya Tuhan mereka. Tetapi Sumamah ini dia baca talbiyah Islam. Orang Mekah tak tahu dia masuk Islam, tapi bila dia tawaf, dia talbiyah Islam. Labbaik Allahumma labbaik. Yang lain ni semua duk talbiyah syirik. Dia seorang yang talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Yang ni pimpin Quraisy dengar, pelik. Selama ni tak pernah pun dia cakap tadi. Kenapa hari ini dia bercakap lagi? Tuan-tuan, maka mereka pun meluru. Nabi jumpa dia. Malah ada setengah riwayat mengatakan bahawa pemuda dah ambil pancang, nak ambil busur, panah ni nak panah.
Dan ada yang ambil tombak, ada yang semua keluarkan pedang nak bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia orang tak pernah melihat pemimpin ini menunjukkan talbiyah Islam. Selama ini mereka talbiyah syirik, tapi kenapa orang ini melakukan talbiyah Islam? Maka kalau begitu mereka nak bunuh. Tapi pemimpin Quraisy lain pun tahan, jangan bunuh dia, dia ni orang penting. Kalau kau bunuh, habis kita punya ekonomi. Maksudnya macam tu. Jangan bunuh dia, biar kita tanya dulu. Maka mereka bertanya kepadanya, wahai Sumamah, adakah engkau sudah murtad? Murtad dia punya agama mereka lah. Sumamah berkata, aku tidak murtad, tetapi aku sudah peluk Islam. Dia kata dia sudah masuk Islam. Mereka menangkap Sumamah dan mengurungnya sebagai orang tawanan. Dia orang tak bunuh, dia orang tawan dia, dia orang tangkap, dia orang tawan dia. Maka tuan-tuan, pada di tawanan itu dia dapat tengok ada dalam kota Mekah masa itu kan kota, boleh katakan kota tempat perdagangan. Maka di situ ada orang daripada sukunya. Duduk tengah tengok, ada orang sukunya. Dia tengok suku dia ni orang tengok pemimpin dia dah tawanan. Maka semua menghantar orang kepada sukunya, memberitahu mereka supaya menyekat bekalan makanan kepada orang Quraisy. Sumber makanan Quraisy ini datang daripada tempat dia, tempat Sumamah. Selama ini orang Quraisy bergantung bekalan makanan daripada suku ini, iaitu suku Bani Hanifah yang diketuai oleh Sumamah. Dia beritahu dekat orang, kau beritahu kat suku aku dekat sana tu, hentikan, stop bekalan makanan. Keturunan Hanifah, Bani Hanifah adalah dari Yamamah, kawasan yang subur dan menjadi sumber gandum dan biji bagi orang Mekah. Dengan itu bermulalah kekurangan makanan dan kelaparan di Mekah. Bila kata Sumamah bagi tahu stop bekalan, boleh tahan berapa lama tuan-tuan? 1 hari 2 hari okey lah, tak masuk. 1 minggu okey lah, main 2 minggu, main 3 minggu. Kita duk hanya makan nasi tuan-tuan, beras malinja. Kita duk beras malinja tuan-tuan. Main tengah beras usang, main masuk beras usang, nak mungkin macam mana tuan? Ibarat macam tu tuan. Dia tak pergi makan nasi, dia stop. Tuan-tuan, kita pun juga akan jadi macam tu kalau kita tak betul-betul menjaga kita punya hubungan baik di antara sesama negara. Maka tuan-tuan, mereka cuba cari dari tempat lain tetapi tak ada. Orang Quraisy cari tempat lain, dah kata di situ dah stop, sebab pusat utama di situ dah stop. Tempat lain pergi cari tempat lain pun tak ada. Mereka terpaksa melepaskan Sumamah dan meminta Sumamah menghantar kembali bekalan makanan kepada mereka. Selepas dibebaskan, Sumamah berkata kepada mereka, demi Allah, dia dah kena dah lepaskan, aku tidak akan menarik balik sekata makanan ini dari orang Mekah sehingga Nabi Muhammad membenarkannya. Tu dia tengok, dia balas dendam. Apa nak tahu aku ni, ingat aku cikai ke? Aku dah masuk Islam, jangan main-main dengan aku. Makanan hampa ambil daripada aku. Kalau hampa nak minta ke aku tak akan benarkan kecuali hampa minta daripada Muhammad. Apa fungsinya Muhammad dengan ekonomi? Tapi itu dia lah, maksudnya apa? Cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Tuhan bertahu dalam hati dia. Tak ada urusan pun hubungan bekalan ekonomi, tak ada urusan dengan Muhammad, tak ada urusan. Sebab ini antara dua bangsa saja, dua tempat, Mekah dengan di Yamamah. Antara hubungan Quraisy dengan Bani Hanifah itu saja, apa hubungan dengan Nabi Muhammad? Tapi Raja Yamamah ini, iaitu Sumamah, dia kata, kalau hampa nak balik, yang selama ini hampa tawan aku selama 1 minggu, contohlah, hampa tawan aku 1 minggu, hampa kata aku ini sudah murtad, dengan aku sudah masuk Islam, dan kamu nak bunuh aku, hampa tunggu, aku sekat. Kalau hampa nak balik, kamu nak balik makanan ini, kamu kena minta daripada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, cuba tengok.
Kenapa? Karena dia cintakan Rasulullah SAW melebihi daripada cinta kepada orang lain. Orang-orang Quraisy terpaksa menghantar rombongan berjumpa Muhammad di Madinah. Terpaksa. 4 hari perjalanan naik unta. 4 hari yang sana dah kebulur, dah jadi kebuluran. 4 hari pula nak cari makanan, tuan-tuan. Minta belas kasihan kepada Muhammad supaya apa? Supaya perintahkan orang Yamamah ataupun perintahkan kepada Sumamah menghantar semua bekalan makanan kepada mereka. Nabi Muhammad lepas itu menghantar surat. Ada mengatakan bahawa apabila selesai Sumamah dia balik ke tempat dari Yamamah. Sumamah dah balik dah tempat di Yamamah. Maka orang Quraisy ni pergi ke tempat Muhammad di Madinah, minta orang kata minta tolong pujuk Sumamah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan bahawa dia menghantar surat. Dia menghantar surat kepada Sumamah untuk menarik balik sekatan makanan ke atas orang Mekah. Maka apabila dia mendapat surat daripada Nabi Muhammad mengatakan bahawa untuk memohon kepadanya menerima sekatan makanan, maka dia pun ikut, dia patuh kepada Rasulullah SAW. Tak sampai berapa lama, sebab apa? Dia masuk Islam kejap aja, tapi dia rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, kebaikan yang dia lakukan. Itu tuan-tuan, hebatnya Rasulullah SAW dalam melaksanakan kebaikan kepada tawanan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba kita tengok dalam adab berperang, dalam adab kita menahan atau menawan, kita memang ada adab yang telah digaris oleh Rasulullah SAW. Layanan yang baik, beri penghormatan kepadanya. Kalau dia nak sembahyang dalam agamanya, kita bagi sembahyang dalam agamanya. Tidak ada kekerasan yang telah dilakukan, tapi kita demi sedikit kita berdakwah kepadanya. Kalau yang non muslim dalam seperti ini. Sebab itu tuan-tuan, apa diceritakan di sini, apabila Rasulullah SAW meletakkan tawanan itu di hadapan masjid Nabi, di situ pun tawanan dia akan melihat, dia perhati. Dia akan perhati tengok kelakuan, dia akan perhati tengok tingkah laku, dia akan perhati dengan sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Begitu juga mereka perhatikan dengan layanan. Mereka memberi makanan yang cukup baik. Apa yang mereka makan, malah mereka beri makan yang lebih baik kepada tawanan tersebut. Ada makanan ayam, ada yang makanan kambing, ada yang bagi roti yang sedap, ada yang bagi susu unta, ada yang bagi susu kambing yang sedap-sedap. Kita kena tawanan apa yang kalau kita tengok di tempat-tempat lain itu dengan negara lain, kita tengok subhanallah, tak sepatutnya kan. Cuba tengok di Guantanamo. Di Guantanamo yang ditawan oleh orang Islam kita. Ditawan tanpa pembicaraan. Bagaimana mereka dihina, mereka diseksa. Bagaimana orang Islam tiba bermacam-macam dengan kepalanya dibungkus dengan kain, tangan digari, tuan-tuan, dipukul, tuan-tuan, kadang-kadang diseksa, kadang-kadang menggunakan karan, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Tapi Islam memberikan adab, memberi layanan yang cukup baik. Supaya apa? Sebab itulah adalah merupakan akhlak yang baik untuk kita layani sesama manusia. Sebab mereka itu manusia, kita pun manusia. Kita layan mereka dengan baik. InsyaAllah sudah masuk waktu 7.30, sudah masuk waktu. InsyaAllah mudah-mudahan pada masa akan datang kita akan sambung lagi. Sebab apa? Dia ada lagi, setelah itu dia akan memerangi keturunan Asad. Ada juga lepas tu dia perang keturunan Lahyan.
Lepas tu lagi dia pula Rasulullah pula pergi ziarah kubur mak dia. Lepas tu peperangan Ghabah. Lepas tu dia pergi mana lagi? Peperangan tentera Zilhisah. Lepas tu pasukan tentera Abu Ubaidah, cerita pasukan tentera Jamun dan pasukan tentera Ais. Lepas tu peperangan keturunan Mustalik. Banyak peperangan antara setelah peperangan Bani Quraizah ni. Lepas tu kisah Juwairiyah binti Al-Harith. Lepas tu sebab turunnya surah Al-Munafiqun. Dia cerita buku kitab ini. Berarti apa tuan-tuan? Saya tidak mahu orang kata apa, kita terlepas apa penceritaan setelahnya peperangan Ahzab. Lepas perang Ahzab, perang Bani Quraidah. Lepas tu ada perang-perangnya, lepas tu ada kisah-kisahnya. Sebelum kita masuk cerita cerita perjanjian Hudaibiyah. Baru kita tengok, oh rupanya begini. Barulah kita ada kronologi, barulah kita faham. Lepas habis, sebelum masuk cerita perjanjian Hudaibiyah, barulah kita akan cerita tentang buku ini mengenai ibrah yang semasa kita dapat dalam penceritaan semasa perang Banu Quraidah dan lain lagi. Saya ingat hanya itu saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه والباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita sudahi dengan tasbih kifarah salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.